Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar kelas 3 Dora. Okay, kita sambung lagi dengan pembelajaran PKP kita. Okay, masih lagi dalam bab yang ketiga, algoritma, iaitu dalam standard pembelajaran yang mana pelajar dapat menulis pseudocode dan melukis tata alih yang menunjukkan bubble sort. Okay. Okay. Kalau kita lihat sort dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayunya adalah isihan. Okey, selalunya digunakan untuk menyelesaikan masalah sama ada dalam pengaturcaraan atau dalam kehidupan siaran. Okey, dalam kehidupan siaran kita. Okey, kalau dalam bidang pengaturcaraan atau bidang pengkomputeran, okey, sort ini merujuk kepada susunan data seperti nama, nombor, rekod dan fail dalam tertib yang tertentu. Okey. Jadi, kenapa data ini perlu disusun ataupun kenapa data ini perlu diisi? Supaya carian data akan menjadi lebih cepat dan cekap. Okey, kita mudah nak cari data yang kita inginkan. Okey, kemudian pencantuman data, pencantuman data duplikasi yang lebih efisien. Okey, maksudnya nak mencantumkan dua data menjadi satu data menjadi lebih efisien. Okey, kemudian jika dalam data mudah diproses, okey. Yang ketiga, data mudah diproses mengikut tertib yang dikehendaki. Ini maksudnya, okey, kalau dalam set data yang besar, okey, data-data ini akan lebih mudah diproses. Maksudnya lebih senang ataupun lebih efisien untuk kita nak hapuskan data. Okey, lebih senang ataupun mudah untuk kita menghapuskan data ataupun mencantumkan data. Okey, jadi apabila data telah diisi, kita boleh mengesan data yang berulang lebih mudah. Okey, dan juga maksudnya apabila data telah diisi, kita senang nak kesan data yang berulang. Okey, jadi bila ada data yang berulang, kita akan jadi mudah untuk menghapuskan satu data tersebut ataupun kita nak cantumkan dua data itu jadi satu data. Okey, itu maksudnya. Jadi kenapa data perlu diisi? Tiga perkara ini, carian data lebih cepat dan cekap, pencantuman data duplikasi lebih efisien dan data mudah diproses. Kita nak macam mana kita nak proses data itu? Kita nak macam mana? Kita nak hapus ke? Kita nak tambah data ke? Kita nak cari data ke? Okey, jadi data mudah diproses mengikut tertib yang dikehendaki. Okey. Kebanyakan bubble sort ini, okey, situasi bubble sort ini adalah dalam pelbagai jenis situasi, antaranya seperti menyenaraikan markah murid mengikut urutan menaik atau menurun. Okay, contohnya markah-markah yang paling tinggi akan sentiasa bergerak menuju ke permulaan senarai. Maksudnya akan menuju yang pertama lah, akan menjadi data yang pertama, diikuti dengan markah yang kedua tertinggi dan seterusnya. Okey, ini maksud contohnya kan sekarang musim PKP, kebanyakan cikgu dihantar kepada para pelajar soalan-soalan kuis. Okey, sama ada kuis dalam quizzes ataupun dalam Kahoot. Okey, jadi macam bila kita selesai menjawab Kahoot, bila pelajar selesai menjawab Kahoot ataupun quizzes, selepas itu dia akan lampirkan ataupun paparkan senarai nama yang menjawab soalan tersebut dengan markahnya sekali dalam isihan dengan data yang telah diisi. Okey, maksudnya ranking yang pertama, diikuti yang kedua dan seterusnya. Maksud itu salah satu situasi yang ataupun suatu program komputer, okey, yang mengaplikasikan konsep bubble sort. Okey, mana selesai saja pelajar-pelajar jawab, maka dipaparkan senarai markah pelajar mengikut susunan, okey, mengikut ranking. Okey, yang terbaik diikuti yang kedua dan yang ketiga. Okey. Kemudian yang kedua antara situasi lain ialah contohnya dalam
uh, dalam apa aktiviti, okey, larian amal. Okey, jadi uh, bubble sort boleh digunakan untuk mengisi peserta-peserta, okey, mengisi peserta-peserta, okey, mengisi umur peserta yang masuk larian amal itu contohnya, okey, umur peserta yang masuk ke dalam larian amal mengikut kategori seperti remaja, belia dan warga emas. Okey, jadi umur larian amal tersebut, okey, peserta boleh dikategorikan mengikut peringkat remaja, belia dan warga emas. Jadi kita boleh isi umur tersebut. Okay. Contohnya kita isikanlah daripada umur yang paling tua kepada umur yang paling muda. Jadi kita tengok remaja, kita dah boleh ambil lah. Okay, umur remaja daripada sekian-sekian. Okay, ini adalah kategori remaja. Kemudian sebenarnya kita pergi umur yang berikutnya, kategori belia dan warga emas. Senang, boleh dah isi. Kalau data yang boleh isi, kita susah nak cari. Oh, orang pertama ni, remaja ke ni, belia ke warga emas. Yang peserta kedua ni, susah. Okay, sangat susah lah. Macam mana kita nak kategorikan nama-nama peserta tersebut. Jadi, perlulah umur itu kita isikan terlebih dahulu. Okey. Jadi, itu adalah tentang isihan ataupun sort. Okey, harap pelajar faham apa maksudnya sort tersebut. Okey, situasi yang melibatkan bubble sort ni. Okey, jadi kita lihat konsep bubble sort ni. Okey, saya ada tunjukkan video ni, bubble sort. Okey, daun throat. Macam mana kita nak susun daun throat. Kita susun item pertama dan kedua. Kedua dan ketiga, item ketiga dan empat dan lima dan enam dan tujuh, tujuh dan lapan, lapan dan sembilan, sembilan dan sepuluh, sepuluh dan sebelas, sebelas dan 12. Okey. Kemudian itu persaingan pertama, ini persaingan kedua. Okey, sama juga. Okey, persaingan kedua sama juga. Kita isi, tengok. Okey, sama. Selesai persaingan kedua. Persaingan ketiga, kita isi lagi. Okey, mana yang lebih besar, kita akan dapat item tersebut. Okey. Persaingan seterusnya, kita isi. Persaingan ini kita panggil iteration. Okey, dalam sebut nanti dia I, itu iteration. Iaitu gelaran. Gelaran. Okey, persaingan seterusnya. Persaingan seterusnya kita isi lagi dan selesai. Okey, itu teknik teknik siap yang menggunakan bubble sort. Okay, kita dah tengok video tu bagaimana teknik yang diaplikasikan dalam yang diaplikasikan oleh bubble sort. Jadi kita lihat algoritma bubble sort tersebut. Okey, kita semak. Okey, yang pertama sekali semak item pertama dan item kedua dalam senarai. Maksudnya kalau dalam truk tadi kad yang pertama dan kad yang kedua. Okay, kemudian kita akan bandingkan kad yang pertama tadi dengan yang kedua. Maksudnya bandingkan kedua-dua item tersebut. Okay, seterusnya, jika tidak mengikut urutan yang dikehendaki, tukarkan kedua-dua item tersebut. Maksudnya dalam kad ni tadi, okay, kita nak menyusun dalam susunan menaik. Okey, jadi jika kita nak susun susunan menaik, apabila kita buat semakan kedua-dua kad tersebut, contohnya kad yang pertama dan yang kedua. Kad yang pertama dan yang kedua. Adakah kad pertama ini lebih besar dengan kad yang kedua ini? Jadi memang dia. Jadi kalau item pertama lebih besar daripada item kedua, okey. Jika item pertama lebih besar daripada item kedua, jadi tukarkan kedua-dua item tersebut. Okey. Okey. Faham tak? Jika tidak mengikut urutan yang dikehendaki,
Maksudnya kita nak maksudnya nombor kita nak susun secara menaik. Okay, jadi kalau menaik, kalau kita lihat kad pertama, item pertama itu lebih besar daripada item kedua, maka perlulah kita tukarkan kedua-dua item tersebut. Okey, kemudian ulang langkah 1 hingga 3 dengan item yang kedua dan ketiga. Maksudnya habis pusingan pertama. Okey, maksudnya item pertama kedua ni adalah pusingan pertama, iaitu lelaran yang pertama. Okey, maka kita akan masuk pusingan kedua, iaitu lelaran yang kedua. Okey, lelaran yang kedua. Jadi bila lelaran yang kedua, kita akan semak item kedua dan item yang ketiga, bandingkan. Jika tidak mengikut urutan, tukarkan. Okey, habis kita semak 2 dan ketiga, habis lelaran yang kedua, akan kita masuk lelaran ketiga, iaitu lelaran ketiga kita akan semak 3 dengan 4. Okey, kemudian lelaran keempat 4 hingga 5, hinggalah item yang terakhir. Okey, itu adalah proses untuk kita melakukan isian dalam bubble sort. Okay. Setelah item diisi, sehingga setelah item terakhir dibandingkan, semak semua item dalam senarai tersebut untuk melihat sama ada semua item telah berada mengikut urutan yang dikehendaki. Jadi kita semak, pastikan semua item-item tersebut mengikut urutan yang kita kehendaki. Jika ada yang belum mengikut urutan dikehendaki, ulang langkah 1 hingga 5 hinggalah semua item dalam senarai telah diisi mengikut urutan. Okey, ini merupakan panduan langkah demi langkah dalam algoritma bubble sort. Okey, kita ingat yang pertama semak kedua-dua item, item pertama dan item kedua, kemudian bandingkan kedua-dua item tersebut. Jika tidak mengikut urutan, tukarkan kedua-dua item tersebut. Ulang langkah 1 hingga 3 hinggalah item yang terakhir. Okay, setelah item terakhir dibandingkan, semak semua item supaya mengikut urutan yang kita kehendaki. Jika belum mengikut urutan, ulang langkah 1 hingga 5. Okay, itu algoritma dalam bubble sort. Okey, pergi kepada menulis pseudocode untuk teknik bubble sort. Okey, sebelum pergi kepada pseudocode, saya nak terangkan dulu tentang pemboleh ubah yang ada di dalam pseudocode. Okey, pemboleh ubah yang ada dalam pseudocode. Seperti biasa, yang pertama kita ada L, iaitu senarai yang mengandungi item. Contohnya dalam senarai L, kita ada 28, 26, 27, 25, 30, 22, 31, 29, 20 dan 31 sama juga. Sebelum ni, iaitu linear search dan binary search, tetap ada juga senarai L sebagai pemboleh ubah. Kemudian N sama juga sebelum ni. Kita dah tahu N adalah jumlah item dalam senarai L tersebut. Contohnya kalau kita kira jumlah item sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nilai N di sini adalah 10. Okey, kalau ada 8 maka N sama dengan 8. Kita bilang macam biasa je, 1, 2 sampai habis. Okey, berapa jumlah item, bilangan item dalam senarai L tersebut, itu adalah N. Okey, seperti biasalah. Okey. L dengan N dalam linear search bersama, dalam binary search bersama, dalam bubble sort pun sama LN. Okay. Kita lihat I berbeza. Kalau dalam linear search dan binary search, I adalah indeks, iaitu kedudukan item. Tetapi dalam bubble sort, I adalah iteration, iaitu lelaran ataupun pusingan yang macam saya cakap tadi, pusingan 1, okey, kita isi. Habis pusingan pertama, bagi pusingan kedua, kita isi. Mana yang boleh isi, kita isi. Habis pusingan yang kedua, kita pergi pusingan ketiga pula, isi. Okey, ini tadi kita isi ini pusingan pertama. Okey, yang ini pusingan kedua, ini pusingan ketiga, ini pusingan keempat, ini pusingan kelima. Yang ini pusingan ke-6, iteration yang ke-6, lelaran yang ke-6. Ini lelaran yang ke-7. Ini lelaran yang ke-8. Okay, itu ialah pemboleh ubah I, iaitu lelaran atau pusingan. Bahasa mudah dia pusingan. Okay.
Okey, J adalah kedudukan item. Kalau linear search dan binary search, kedudukan item itu diwakili oleh formula I, tetapi dalam bubble sort kedudukan item diwakili oleh J. Okey, contohnya jika J sama dengan kosong, maka LJ iaitu L0. L0 sama dengan 28. Tengok, sebab kedudukan item seperti biasa, awak dah tahu, semua dah tahu, kedudukan item adalah bermula daripada kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi L0 sama dengan 28. Okay, katakanlah J sama dengan 5. Okay, jadi LJ iaitu L5. Jadi kita akan lihat item yang kelima, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi L5 sama dengan 22. Jadi L5 mewakili 22. Okey, mewakili 22. J mewakili 5. LJ iaitu L5 mewakili akan mengumpulkan data 22. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 22. Okey, faham tak? Okay. Kemudian juga dalam binary search kita ada satu pemberi ubah yang dinamakan sebagai temp, iaitu tempat untuk menyimpan data secara sementara semasa pertukaran kedudukan item. Okey, temp ni contohnya katakanlah ada dua gelas. Gelas yang pertama berisi IT dan gelas yang kedua berisi iCopy. Okay, kita nak tukarkan gelas pertama itu dengan iCopy. Manakala gelas yang kedua kita nak isi dengan IT. Maksud kita nak tukarlah gelas pertama tu yang T tu masuk ke dalam gelas yang kedua supaya gelas kedua tu akan mengandungi air T. Manakala gelas kedua yang mengandungi air kopi tu nak tuang ke dalam gelas yang pertama. Okey, jadi pendeknya maksudnya gelas pertama yang T itu kita nak tukar jadikan kopi, manakala gelas kedua yang kopi pada awalnya kita nak tukar dengan air T. Macam mana kita nak pindah? Macam mana kita nak tuang? Okey, takkan nak campur ke air T dengan air kopi. Okay, jadi di sini kita perlukan satu cawan kosong. Okey, satu cawan kosong. Maksudnya cawan yang pertama tadi yang isinya T masuk dulu ke dalam cawan kosong. Okey, jadi bila masuk ke dalam cawan kosong, maka gelas yang pertama itu kosong, barulah kita boleh masukkan gelas yang kedua, itu gelas yang mengandung air kopi ke dalam gelas yang pertama. Okey, jadi gelas pertama itu dah isi dengan air kopi. Manakala gelas kedua kosong. Jadi apabila gelas kedua itu kosong, barulah kita ambil gelas kosong tadi yang berisi dengan air teh, masuk ke dalam, tuangkan ke dalam gelas yang kedua. Maka berlakulah pertukaran air di dalam dua gelas tersebut. Yang pada awalnya, gelas yang pertama pada awalnya ada air teh, sekarang telah menjadi air kopi. Manakala gelas yang kedua pada awalnya air kopi telah bertukar menjadi air teh. Jadi gelas kosong yang digunakan tersebut dalam situasi tersebut, itu kita panggil dia sebagai temp. Itu sebagai temp. Okey, harap semua pelajar faham. Okey. Bagaimana kita nak menulis pseudocode? Okey, seperti biasa mula. Okey, mula. Okey, seterusnya untuk nombor 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 2 hingga 7 ini adalah pengisytiharan pembeli ubahan. Okey, setkan senarai L, kita ada 28, 26, 27, 25, 30, 22, 31, 29, 20 dan 31. Okay. Kemudian kita isytiharkan pembeli ubah I iaitu iteration, ataupun bahasa mudahnya pusingan, J iaitu kedudukan item, N bilangan ya, maksudnya sini berapa? N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N adalah 10. Kemudian kita ada temp, cawan kosong telah untuk simpanan sementara. Okey, seterusnya kita akan bagi nilai, kita akan umpukkan nilai I ni sama dengan kosong terlebih dahulu. Okey, J juga sama dengan kosong. Okey, di sini saya saja menggunakan cara yang berbeza seperti sebelum ni dalam linear. Okey, kalau sebelum saya terus bagi JN sama dengan 10. Dalam nilai 10 kita tulis 10. Okey, ini saja saya nak bagi maklumat kepada para pelajar. Okey, N sama dengan len L. Okey. Okey, len L ni ialah bilangan dalam L. Maksudnya sini ada 10. Jadi N sama dengan 10. Okey, kalau kita tambah data di sini, kita tambah lagi contoh 27, kita tambah lagi 20 ataupun 35. Okey, kita tambah 35, maka di sini akan jadi 11 dan secara automatiknya N akan sama dengan 11. Okey, kalau kita tambah dua nombor dekat sini, okey, dua data, dia akan jadi 12. Bilangan akan bertambah menjadi 12 jumlahnya. Jadi secara automatik N akan sama dengan 12. Okey.
Tetapi kalau n kita letak 10, apabila kita tambah data di sini, sekarang data di sini ada 11, tetapi n di sini masih lagi 10. Dia tidak akan bertukar secara automatik. Dan sebab itu saya menggunakan okey, coding ataupun kod arahan len dekat sini. Okey, kod arahan len iaitu panjang bagi L. Okay, seterusnya kita setkan time sama dengan kosong. Okey. Okey, habis untuk pengisytiharan, kita pergi kepada proses. Okey, di mana proses akan menggunakan struktur kawalan ulangan for. Ada dua. Okey, yang pertama for I, iaitu ini kita panggil ini adalah meliputi iteration ataupun pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Okey, dan seterusnya. Okey, masuk pusingan pertama, maka dia akan melakukan isihan. Di sini dia akan menggunakan for J. J ini adalah item, kedudukan item bermula dengan item kosong, kedudukan item yang kosong, dan seterusnya lah. Okey, tadi kita lihat di sini, kita pergi satu persatu. Okey, for I. Okey, saya nak apa? Okey, saya tunjuk pada pelajar. Okey. Saya lupa dia. Saya copy dulu data dalam senar item dalam L. Okey, jadi kita ada I sama dengan kosong, J sama dengan kosong. Okey, kemudian kita ada kita ada 10. Kita ada kosong. Okey, 10. Okey, kita kosong lah sekarang. Okey, jadi for I kosong kurang daripada n adalah 10. 10 tolak 1 sama dengan kosong kurang daripada 9. Kosong kurang daripada 9. Okey, ya. Jika masuk sini, J berapa J? J kosong kurang kosong. Cik nombor. Okey, kosong kurang daripada n. N adalah 10 tolak I tolak kosong. Jadi 10 tolak kosong 10 tolak 9. 9. Okey, kosong. Jadi LJ lebih besar L kosong lebih besar daripada L1. Kosong tambah 1 L1 ini L1. Jadi L kosong kita letak item lah. Saya letak item 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okey, kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah item, kedudukan item. Merah ni kedudukan item. Okay. L kosong lebih besar daripada L1 tu. Bila temp akan sama dengan L kosong. Jadi L kosong ni 28. Jadi temp akan dapat 28. Temp 28 sehingga akan kosong. Okay. Jadi kemudian L kosong. Okay. L kosong sama dengan L1. Okay. Jadi L1 26. Jadi L0 kita akan isi dengan 26 dan L1 kosong. Okey. L1 kita maksudnya L1 sama dengan 10. Okey, jadi L1 dia akan ambil 28. Jadi 10 habis. Okey. Tamat. Okey, jadi tamat jika kira J. Okey, kira J J tambah 1. J tambah 1 J apa J?
Okey, habis kat sini. Okey, habis sini masuk pada J. Okey. J berapa J? J tambah 1. Tadi J saya kosong tambah 1. Jadi J akan nilainya 1 ke atas. For J, J kurang daripada 1. 1 kurang daripada 9. Okey, 9. Jadi ya, kalau ya, okey, L1 J L1 pula 28 lebih besar pada L2. Okey, J tambah 1 setengah kedua. Jadi ya, okey, jadi 10 maka ambil LJ 10 maka ambil LJ L1 jadi L1 kita akan ambil 28 habis L1 kosong sekarang ni. L1 akan ambil L2 akan isikan dengan data dalam L2 iaitu 27 dan L2 akan ambil 27 dah saya habis dah pergi ke L1. Okay, L2 kosong akan isi dengan 10 itu 28 jadi 28 sini habis selesai. Tamat jika J sekarang dia akan jadi 1 tambah 1 1 tambah 1 2 atas 2 kurang pada 9 ya. Okey, jadi 2 jadi L2 ini lah L2 lebih besar daripada 2 tambah 1 3. L2 lebih besar daripada ya. Jadi 10 akan ambil 28. Jadi L2 akan ambil L3. Okey, L2 akan ambil L3 punya. Jadi 25 dan sini habis L3 akan ambil 10 iaitu 28 dan sini habis. Habis tamat jika J2 2 tambah 1 3. Okey, 3 kurang pada 9 ya, 2 kurang pergi kepada L3 sini kosong. L3 28 dengan L4 adakah lebih besar atau tidak? 28 lebih kecil dari 30 jadi tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan keluar terus ke sini, terus tak masuk dalam gulung if ini, dia keluar sini masuk sini, iaitu terus kira J tadi 3 tambah 1 4. Okey, 4 naik balik 4 kurang daripada 9 jadi L4 30. Okey, L4 lebih besar pada L5 ya, jadi 10 akan ambil 3 pakai isi dengan 30. Okey, 30 semua selesai. Okey, L4 akan ambil L5 iaitu L5 22. L isi 5 sudah habis. L5 akan ambil 10 iaitu 30 dan 10 sini kosong. Okey, 10 kosong. Okey, right. Okey, seterusnya habis itu tamat jika kira J tadi J4. Okey, 4 tambah 1 5 naik 1 naik atas. OJ 5 lebih kecil pada 9. Okey, lebih kecil pada 9. Ya. Okey, jadi L5 30. L5 30 lebih besar daripada L6. Adakah 30 lebih besar daripada 31? Tidak. Kalau tidak, pergi ke bawah sini, tak masukkan gulung if. Okey, keluar sini kira J. Okey, J 5 tambah 1 6. Okey, 6 6 di atas, 6 kurang daripada 9. Okey, 6 kurang daripada 9 ya, jadi L6 adakah tengok cek L6 lebih besar daripada L7. Okey, 6 tambah 1 7 L6 lebih kecil, lebih besar pada L7 ya. Okey, kalau ya 10 akan pegang L6 iaitu 31. Selesai. Okey, kemudian LJ akan pegang L7 iaitu 29. L7 selesai. L7 akan ambil nilai pada 10. Okey, jadi 31 selesai. Okey, selesai habis. Okey, kita ambil J tambah 1 jadi 6 tambah 1 7. Okey, 7 naik atas. 7 kurang daripada ni
Okey, 7 kurang daripada 9, ya. Okey, masuk gulung if. Okey, L7 31 lebih besar dengan L8. Okey, L8. Okey, L7 lebih besar daripada L78. Okey, L7 lebih besar daripada L8, ya. Jika ya, 10 ambil L7 iaitu 31. Kita selesai di sini. L7 akan isi dengan L8 iaitu 20. Okey, selesai sini kosong. Dan L8, okey, L8 sama angka ambil nilai data daripada 10 iaitu 31. Okey, selesai. Okey, selesai. Habis J tambah 1, dia sekarang jadi 7 tambah 1, 8. Okey, 8 naik atas, 8 kurang daripada 9. 8 kurang daripada 9. Okey, ya. Okey, masuk sini. Adakah L8 lebih besar pada L9? Tidak. Pergi sini. KJ akan jadi 9. Akan jadi 9. Okey. Jadi J sama dengan 9 sekarang ni atas. Okey. 9 lebih kecil pada 9. Tidaklah. Okey. Jadi ia tidak memenuhi syarat di sini. Okey, sebab itu n tolak 1 tolak i sama dengan n tolak i tolak 1 ni 10 tolak 0 tolak 1 9. Okey. Jadi di sini tidak memenuhi syarat, keluar. Bila keluar, dia akan pergi ke sini. I tambah 1. Jadi sekarang habis iteration yang pertama. Okey, pusingan pertama. Dalaran yang pertama. Jadi kita pergi I tambah 1. Jadi sini 0 tambah 1 jadi 1. Okey, 4. Jadi di sini, naik sini 4i. I kurang daripada n dari 10 kurang daripada 9. I kurang daripada 9. Okey, 1 macam je. Okey, kalau ya. For J. Okey. Bila di sini, data sini habis, J akan apa? Kosong. Kosong di sini. Bila kosong. Okey, sebab kita dah keluar dari sini. Okey, jadi kosong kurang n 10 tolak i. 10 tolak i 1 tolak 1. Jadi 10 tolak 8. Okey, 0,8. Ya. Sebab kenapa sampai 8 nak? Sampai 8 sebab sini dah selesai dah. Okay, sebab kita dah sort tadi. Jadi sini dah memang dah letak dah. Nombor yang paling besar memang dah berada dekat sini. Okey. Walaupun tadi tak habis kan, katakanlah dia sampai sini, tapi memang sini dah. Katalah kita sort data tu berhenti kat sini. Bermaksudnya dua ni tempat ni adalah telah mengikut isihan dia. Jadi sebab tu sampai 8. Maksudnya had atas dia sampai sini je. Okey. Okey. Jadi 0 lebih besar okey, 0 kurang daripada 8, ya. Okey, kalau ya masuk LJ L0 lebih besar daripada L1. Okey, tidak. Kalau tidak, J jadi 0,1. Okey. Pergi sini. Okey, I kurang daripada 8. 1 kurang daripada 8. Okey, ya. Tengok L1 lebih besar daripada L2. Ya. Kalau 2, 10 sama dengan L1, 27. Okey, sini selesai. Okey, 10 sama dengan L1. L1 akan ambil, L1 akan ambil L2. Sini ambil 25. Dan L2 kosong. Dan L2 akan ambil daripada 10, iaitu 27. Selesai 10 sini. Okey, habis. Okey, J 1 tambah 1, 2. Okey, tambah 2. Okey, ini atas. J 2 lebih kecil daripada
8. Okay, 2 lebih 8. Jadi kita akan ambil L2 27 dengan bandingkan 27 dengan L3. Okay. Adakah lebih besar? Tidak. Kalau tidak, kita akan tambahkan J, okay, dengan 1 jadi 3. Okay, jadi naik atas 4J. Okay, adakah 3 kurang 8? Ya. Masuk belum if LJ L3. Okay, L3 28. Okey, 28 lebih besar pada ya. Okey, kalau besar 10 dia akan ambil 28. Okey, sini selesai. Okey, jadi L3 akan ambil L4 22 dan L4 ni kosong akan ambil 28 daripada 10 kosong. Okey, selesai. J kita untukkan J jadi 3 tambah lagi 1 jadi 4. Okey, L4 jadi kita bandingkan 4. Okay, bandingkan 4 kurang daripada 8. Okay, 4 kurang daripada 8, ya, masuk gulung if L4 28 lebih besar daripada L5. Tidak. Terus tambahkan J sama dengan 1. Okay, jadi J5. Kita bandingkan 5 dan 8. Ya. Okay, ya, masuk dekat sini L5 bandingkan L5 dengan L6. Adakah lebih besar? Ya. Jadi 10 akan ambil 30 iaitu L5. Okay, selesai L5. L5 akan ambil L6 iaitu 29 dan sini kosong, dan L6 akan ambil daripada 10 30. Sini selesai. Habis kira J tambah lagi 1 jadi L6. Okay, 6 naik atas, 6 kurang daripada 8. 6 kurang daripada 8. Ya. Okay, bila ya, masuk gulung if L6 30 dengan 20. Okey, 30 lebih besar ya, jadi 10 dia akan ambil 30 dan sini kosong akan ambil 20. Sini kosong akan ambil dari 10 kosong. Okey, selesai. Tambah J jadi 7 bandingkan 7 dengan 8. Selesai. Ya. Okey, ya. Ya, masuk gulung if L7 dengan L8. Okey, L7 dengan L8. L7 dengan L8. Adakah lebih besar? Oh, tidak. Ada kat sini J tambah 1. J tambah 1 jadi J8. 8 kurang, okay, naik 4. 8 kurang 8. Sini. 8. Tidak. Kita tidak memenuhi syarat. Keluar I akan bertambah, tambah 1 lagi ya. Okay, jadi I sama 2. Okay, habis selesai iteration yang kedua ataupun lelaran yang kedua ataupun persaingan yang kedua. Okey, kita pergi persaingan yang ketiga, iteration yang ketiga. Jadi I sama dengan 2. Persaingan yang ketiga lah. Okey, 2. Okey, jadi 2 kurang daripada N kurang 9. Jadi 2 kurang daripada 9. 2 kurang daripada 9. Okey, memang kurang. Okey, jadi J kosong dia. J kosong. J kosong. Sini I2. Oh, J kosong. Kosong kurang daripada 10 tolak 2. 10 tolak 2. 8. 8 tolak 1. 10 tolak 2. 8. 8 tolak 1. 7. Ini sini 7. Jadi had atas dia 7. Sampai sini. Tak. Jadi kita tak berbanding. Dia dah ikut urutan dah. 3 tempat ni dah ikut urutan dah. Okey. Jadi LJ L0 kita bandingkan L0 dengan L1 lebih besar. Ya, jadi M akan ambil 26. Di sini selesai. Jadi L0 akan ambil 25. Di sini selesai 25. Sini selesai. Okay, jadi L1 akan ambil M iaitu 26. Okey, selesai. J kita untukkan J tambah J lagi 1. Okey, jadi 1. Okay, adakah J kurang daripada 1 kurang daripada 7? Ya. Okay, masuk gulung if L1 bandingkan L1 dengan L.
2 adakah lebih besar? Tidak. Okey, jadi kita pergi di sini keluar daripada gulung if. Okey, J 1, saya tambah 1, 2. Okey, 2 naik atas, 2 kurang daripada 7. Ya. Okey, bila 2 kurang daripada 7 masuk gulung if. L2, kita bandingkan L2 dengan L3. Okey, lebih besar. Bila besar masuk gulung if. Temp akan pegang 27. Sini selesai. L2 akan ambil L3 iaitu 22. Sini selesai. Dan L3 akan ambil temp 27. Sini selesai. Okey. Selesai, tambah lagi J tambah 1, 3. Okey, 3 kurang daripada 7. Ya, 3 kurang daripada 7. Jadi L3 kita banding L3 dengan L4. Adakah lebih besar? Tidak. Tidak. Kita pergi sini keluar daripada gulung. Okey, J3 tambah 1, 4. Okey, 4. Di sini 4 kurang daripada 7. 7, ya. Okey, kalau ya masuk gulung L4 dengan L5. Okey, adakah lebih besar L4 dengan L5? Tidak. Tambah J dengan 1 jadi 5. Kita bandingkan 5 kurang daripada 7, ya. Okey, ya masuk gulung if L5 dengan L6. L5 dengan L6 lebih besar. Jadi lebih besar masuk gulung if. Temp akan ambil L5 iaitu 29. Okey, L5 akan ambil L6 20. L6 habis. L6 akan ambil temp iaitu 29. Selesai. Okey, selesai. Tamat J, 5 tambah 1 jadi 6. 6 di atas. 6 kurang daripada 7. Ya, 6 kurang daripada 7. Okey, bila 6 kurang daripada 7 masuk gulung if. L6 lebih besar dengan L7. Tidak. Masuk sini. Okey, J jadi 7 sekarang. Dia jadi 7. Okay, kemudian di atas 4. Adakah 7 kurang dari 7? Salah. Tidak memenuhi syarat 4. Maka dia akan keluar daripada gulung 4 sini. Okey, jadi dia akan kira I sama dengan I tambah 1. Okey, sekarang 2 tambah 1 jadi 3. Jadi gelaran 3 habis. Pusing yang ketiga selesai. Okey, yang ketiga selesai. Sekarang kita masuk ke yang keempat, gelaran yang keempat. Okey, bila I sama dengan 3, 3 kurang daripada 9. Ya. 3 kurang daripada 9. Ya, masuk sini. J kosong. J kosong. Kosong kurang daripada J kosong. Kosong kurang daripada N10 tolak 3. 10 tolak 3. Ini 3. Okey, N3. 10 tolak 3, 7. 7 tolak 1, 6. Okey, kurang daripada 6. Okey, ya. Bila ya L kosong, bandingkan L kosong dengan L1. Adakah dia lebih besar? Tidak. Akan tambah J. J akan tambah 1. Jadi 1 kurang daripada 6. Ya. Bila ya, bandingkan LJ, L1 lebih besar daripada L2. Okey, sini ya. Bila ya, temp akan ambil 26. 26 habis. Okey, L1 akan ambil L2 itu 22. Sini habis L2, jadi L2 akan isi 26. Okey, isi 26, sini pun selesai. Dia selesai. J tambah lagi 1 iaitu 2. 2, lepas tu naik 4. 4, 2 kurang daripada 6. Okey, 4, 2 kurang daripada 6. Ya. Okey, ya masuk gulung if. If L2. L2 bandingkan L2 dengan L3. Adakah lebih besar? Tidak. Tambah J akan tambah 1 jadi 3. 3 bandingkan 4. 3 kurang daripada 6. Ya. Masuk if L3 bandingkan L3 dengan L4. Adakah lebih besar? Tidak. Okey, tidak. J sama dengan J tambah 1. 3 tambah 1, 4. Lepas tu naik 4. 4 kurang daripada 6. Okey, ya. Masuk gulung if. L4 bandingkan L4 dengan L5. Okey, lebih besar. Bila lebih besar, temp akan ambil L4 iaitu 28. Sini selesai. Okey, L4 akan ambil L5 iaitu 20. Sini selesai habis. Kemudian L5 akan ambil temp 28. Okey, sini selesai.
Okey, selesai. Tambahkan J dengan 1, dapat 5. 5, jadi bandingkan 4, 5 kurang daripada 6, ya, masuk gulung if, L5 dengan L6. Okey, adakah lebih besar? Tidak, tidak, jadi pergi kepada kira J. J tambah 1, jadi L6. 6, naik atas, bandingkan 6 kurang daripada 6. Tidak, tidak, keluar kira I. I 3 tambah 1, I 4. Selesai gelaran yang ke 4. Okey, pusingan yang keempat selesai. Sekarang kita masuk pusingan yang kelima. Okey, I sama dengan 4, bandingkan 4 kurang daripada 9, ini 4 kurang daripada 9. Ya, masuk gulung 4. 4J, J adalah kosong, kosong balik A, spesial balik, kosong. Jika L, J, J kosong kurang daripada 10 tolak I, 10 tolak 4, 6, nampak 1, 5. Okey, nampak tak? Dia dekat 5, selesai sudah. Indeks kedudukan 5, 6, 7, 8, selesai. Jadi sini, kita akan semak sampai sini saja. Okey. Okey, kosong ya. Jadi L kosong 25. Adakah 25 ni lebih besar pada L1 22? Ya. Bila ya, temp akan ambil 25. Okey, sini selesai. Selesai. Jadi dia akan ambil L1 22. 22 tak ada sudah. Okey, L1 akan ambil temp 25. Okey, habis. Okey, habis. J tambah 1. Bandingkan 4. 1 kurang daripada 5. Ya, bandingkan L1 dengan L2. Okay, adakah lebih besar? Tidak. Okay, bila tidak, kira J. J akan tambah lagi 1. 2. 2 kurang daripada 5. Ya. Ya, jadi kita akan bandingkan L2. L2 dengan L3. 27. Adakah lebih besar? Tidak. Jika tidak, tambah J dengan 1. 3. Jadi 4, 3 kurang daripada 5. Okey, ya, masuk sini. If, jika L3 dengan L lebih besar pada L4. Okey, sini lebih besar. Jadi temp akan ambil berapa? 27. Okey, selesai sini L3. Kemudian dia akan L3 akan ambil L4 iaitu 20. Habis L4 tak ada apa. Dia akan ambil 27 sini. Okey, temp 27. Okey, temp habis. Bila habis, kira J. J jadi 4. Okey, 4. Kita bandingkan form 4 kurang daripada 5. Ya, masuk gulung if. L4, L4, L4 lebih besar daripada L5. Tidak. Jika tidak, kita akan keluar. Tidak keluar yang sini. J tambah 1 jadi 5. Dan kita bandingkan 4, 5. 4, 5 kurang daripada 5. Tidak. Kita keluar. Pergi ke kira I. I dia akan jadi 5. Habis pusingan kelima, iteration yang kelima ataupun lelaran yang kelima selesai. Okey, selesai. Okay, kita masuk pula 5. Kita bandingkan 5 kurang daripada 9. Ya, kita masuk ke sini. Okay, 4J 4J 4J. Okey, 5 J kosong balik lah, reset balik lah sebab baru lah. Okey, pusingan baru kosong. Kosong, kosong kurang daripada 10 tolak I, 10 tolak 5, 5 tolak 1, 4. Okey, 4. Sini. Sini salah. Okay, daripada sini, input sini. Besar nampak. Betul lah. Itu had dia. Maksudnya had sini je kita semak. Sebab itu lebih kurang. Kita letak lebih kurang bersama dengan. Sebab dia dah memang dah isi kat sini. Okey. Okey, kosong. 4 kosong kurang daripada 4. Ya. Dia masuk gulung if. L kosong dengan L1. Okey. L kosong adakah lebih besar? Tidak. Tidak. Tambah J dengan 1. Okey, kita bandingkan 4, 1. 4, 1 kurang pada 4. Ya. Masuk sini. Gelung L1 dengan L2. Okey. Adakah L1 dengan L lebih besar? Tidak. Jika tidak, J akan jadi 2. Kita bandingkan 2 dengan 4. Okey, 2 dengan 4. Ya. Okey, masuk gulung if. Okey, L2. L2 dengan L3. Ya, lebih besar. Kalau lebih besar, 10.
akan ambil 26. Okey, habis sini L2, habis 26 dia akan isi dengan 20. L3 pun selesai. L3 akan ambil 10, 26. Okey, 10 habis. Okey, J tambah dengan lagi 1, tambah lagi 1 jadi 3. Kemudian for J, okey 3. For J 3 kurang pada 4, ia masuk golong if L 3, L3 dengan L4. Adakah lebih besar? Tidak. Tidak, pergi kepada J tambah 1, J jadi 4. Okey, kemudian for ni, for 4, 4 kurang pada 4, tidak, pergi sini. Di sini. Di sini. Keluar dari golong if. Ini golong if. Okey, keluar dari golong if, kira I dia akan jadi tambah 1, 6. Okey, jadi for I 6. For I 6 kurang daripada 9, ia masuk golong J kosong. Kita lihat tadi kosong kurang, okey, kosong bandingkan kosong kurang daripada 10 tolak 1, 10 tolak I 6, 10 tolak 6 4, 4 tolak 1 3. Okey, atas dia 3 je. Jadi 3 maksudnya 3 dan terus ke kanan sebelah kanan tu telah diisi. Okey, hak 3 je. Maksudnya hak ini yang kena diisi. Kedua je. Okey, kita akan bandingkan sampai sini tu. Okey, jadi kosong kita bandingkan kosong kurang daripada 3. Okey, ya. Bila ya masuk sini, L kosong dengan L1 adakah lebih besar? Ya, adakah sini lebih besar? Tidak. Kalau tidak, J tambah 1. Ini atas 1 kurang dari 3. Okey, ya. Pada ya pergi sini, L1 bandingkan L1 dengan L1 dengan L2. Okey, L1 dengan L2 lebih besar. Lebih besar, 10 akan ambil L1, 25. Okey, selesai. LJ L1 sama dengan J tambah 1, L2. Okey, ambil L2 iaitu 20 dan L2 akan ambil 10, 25. Di sini selesai habis. Okey, selesai. J akan tambah jadi 2 dan for J 2 kurang daripada 3. Ya, bila ya masuk sini golong if LJ L2 L2 25 dengan 26. Adakah lebih besar? Tidak. Tidak. Kalau tidak pergi sini, J tambah 1 dari 3 dan kita buat bandingan 4 3 tambah 3. Tidak. Kalau tidak, keluar daripada golong dan kira I tambah 1, I akan jadi I jadi 7. Jadi 7. Jadi maksudnya sudah selesai pusingan 7. Iteration yang ke-7. Okey, jadi sekarang kita ambil iteration pelajaran yang ke-8. Okey, jadi I 7 kurang daripada 9. 7 tambah 9, ya. Bila ya masuk sini, J boleh saya balik kosong kurang daripada 10 tolak I, 10 tolak 3, 3 tolak 1, 2. Di sini 2. Jadi 3 nasuhnya telah diisi. Tak ada cara. Okey. Okey, 3 seterusnya 3 bandingkan 3 sini. Bandingkan 3 lebih kepada 2. J kosong. Tapi kita siap balik pusingan baru. Okey, kosong kurang daripada 2. Ya, bila ya masuk sini, masuk if L kosong. Adakah L kosong dengan L1 memenuhi syarat yang lebih besar, iaitu ya. Bila ya, 10 akan ambil 22. Sini selesai, L kosong selesai, dia akan ambil L1. L1. Okey, L1 berapa? 20. Okey, sini habis. L1 akan ambil 10, 22. So, 10 habis. Kalau habis, di sini, di sini J akan jadi 1. 1 bandingkan 1 dengan 2.
year lebih kecil daripada 2, masuk gulung if. Okey, L1 dengan L2 lebih besar. Tidak pergi kepada J tambah 1 pilih 2 yang kita bandingkan sini, bandingkan 2 kurang daripada 2. Okey, tidak keluar ke sini, I dia akan jadi 8. So habis iteration gelaran yang ke 8. Okey, sekarang masuk yang ke 9. Okey, yang ke 9, 8 kurang, okey, 8 dibandingkan sini, I sekarang 8. Adakah 8 kurang daripada 9? Okey, ya masuk sini. 4 J reset balik kosong. Kosong kurang daripada 10. 10 tolak I 8. 10 8 2 2 1 1. Okey, J kurang. Okey, J kosong sini, kosong kurang daripada 1 ya. Okey, jadi L kosong 20 bandingkan dengan L ni, adakah lebih besar? Tidak pergi sini. J jadi 1 dan kita bandingkan J 1 kurang dari 1, tidak. Bila tidak, keluar sini, I akan jadi 9 dan kita bandingkan 9 dengan 9. Bila 9, okey, tidak memenuhi syarat, jadi keluar pergi ke nombor 9, papai senarai L. Jadi yang dah kita dapatkan 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. Okey, jadi nombor ni telah diisi. Okey, jadi dengan panjang lebarnya daripada mula sampai habis, saya harap semua pelajar boleh memahami. Okey, pseudocode ini ya. Okey, ini pengisytiharan, yang ini adalah proses dia. Ini proses dan ini output papan senarai L. Ingat dalam bubble sort ni ada 2 for gulung for, satu untuk iteration, satu untuk for kita mengisih. Okey, dua kedudukan item tersebut. Okey, yang ni untuk pusingan dia. Okey, pusingan faham Okey, penerangan tersedukut sudah terang sampai. Sebelum tu kalau nanti pelajar-pelajar boleh buka untuk maklumat tambahan. Okey, daripada maklumat YouTube ni. Okey, boleh buka. Okey, nanti kemudian penerangan pseudocode. Okey, penerangan pseudocode kita dah terangkan tadi. Kita baca je. Okey, senarai L, segmen kod 2, senarai L diumpukkan dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian untuk kod 34567, 34567 ini adalah pengisytiharan untuk pemberi ubah. Okey, di mana I sama kosong itu bilangan lebaran pertama dalam gelung. Okey, J sama kosong adalah kedudukan item pertama dalam senarai. J kosong. N jumlah item, jumlah semua sekali. Okey, temp kosong untuk melawan, untuk permulaan, data permulaan untuk disimpan secara sementara semasa buat pertukaran kedudukan item saya terangkan tadi. Okey, kemudian penerangan segmen kod 8. Kod 8 ni adalah proses, iaitu ada 2 gulung for. Okey, gulung for I iaitu I lebih kecil N tolak 1 adalah untuk menentukan bilangan lelaran yang berlaku. Manakala gulung for J untuk memastikan setiap pasangan item bersebelahan dibandingkan. Saya katalah 2 item yang dibandingkan bermula dengan L0 dengan L1, L1 dengan L2, L2 dengan L3, L3 dengan L4 dan seterusnya. Okey, kemudian habis gulung for, dalam gulung for ada kawalan if. Okey, lebih besar untuk perbandingan pasangan item sebelahan. Okey, kedudukan kedua item akan ditukar jika memenuhi syarat tersebut. Jika tidak memenuhi syarat, tak adalah tukar. Okey, biasanya simbol yang lebih besar ni digunakan untuk mengisi senarai mengikut urutan menaik. Okey, macam ni. Akan lebih besar. Jadi lebih besar ni untuk item yang menaik. Okey, untuk item menaik. Ini lebih besar. Kalau untuk mengisi secara menurun, kali ini kita akan buat lebih kecil. Itulah kebiasaannya. Okey.
simbol lebih kecil untuk mengisi secara menurun. Pemboleh ubah tem diperlukan sebagai tempat simpan sementara. Saya beritahu tadi ya, semacam cawan kosong lah, belah kosong. Okey, pertukaran kedudukan sebelah kiri dan sebelah kanan tidak boleh berlaku serentak. Sebab itu perlukan tem. Mana boleh serentak air teh nak masukkan air kopi kan. Okey. Maka tem akan simpan terlebih dahulu nilai kedudukan sebelah kiri. Kedudukan sebelah kiri akan simpan nilai sebelah kanan. Dan barulah kedudukan sebelah kanan akan simpan nilai tem yang mengandungi nilai sebelah kiri. Okay, kemudian nilai J akan bertambah 1 nilai untuk memastikan golong for akan sentiasa berulang sehingga item-item bersebelahan dibandingkan. Okey, nilai J mesti bertambah 1 lah untuk memastikan golong for itu berulang. Golong for kan ada pembilang. Okey. Maksud itu golong for dia ada pembilang. Jadi sini pembilang J. Yang ini adalah pembilang J, yang ini adalah pembilang I. Okey. Nilai I akan bertambah 1 nilai untuk memastikan golong for akan sentiasa berulang sehingga semua item telah diisi mengikut urutan. Itu sedikit penerangan untuk pseudocode. Okey. Okey, ini cerita alih, menasa nampak. Okey, mula ini pengisytiharan kotak segi 4 tepat. Okey, ini adalah proses pilihan. Okey, pilihan. Maksud dalam ni pun ada pilihan. Okey. Dia beza sikit saya menggunakan lebih besar, yang ni lebih kecil. Okey. Yang ni lebih kecil. Saya gunakan lebih itulah yang ni lebih besar. Sorry. Yang ini iteration lelaran. Yang ini untuk perbandingan. Untuk kita melakukan pertukaran, membuat perbandingan dua item. Itulah. Okay, ini lebih besar untuk mengisi secara menaik. Okey, 10 LJ tambah 1. Okey. Kira J pembilang. Okey. Okey, boleh faham ah? Okey, tapas senarai. Okey, jika kurang, jika ya, sini ya ni. Ya, kalau tidak, ni tidak ke sini. Tapas senarai terus. Sini kalau ya, turun bawah masuk golong if. Kalau tidak, I tambah I ni akan tambah 1. Okey, ni gelung ni pula. Okey, kalau ya masuk sini, kalau tidak J akan tambah 1 lah, maksudnya tiada berlaku proses ini ya. Okey, nanti bolehlah baca. Okey. Sekarang ni video penerangan. Nanti boleh buka lah video penerangan ni. Sebab kalau saya buka sini, awak tak dengar audio dia. Okey, jadi nanti awak buka, boleh dengar audio. Okey. Nanti bolehlah. Boleh buka nanti. Okey, untuk dengar audio dia. Okey, boleh faham? Okey, selesai untuk penerangan menulis pseudocode dan melukis tata alih. Jadi semua pelajar nanti dah habis tengok, selesai saja saya mengajar ni. Okey, awak salin pseudocode ni, salin pseudocode dan juga tata alih. Okey ni. Okey, tata alih yang ni tak payahlah, tata alih saja. Okey. Kemudian perlu jawab latihan pseudocode ni. Okey, manakah atas berikut menunjukkan isian menurun senarai selepas lelaran yang pertama. Selepas I yang pertama. Maksudnya I sama kosong itulah I yang pertama. Pusingan yang pertama. Okey. Teknik saya menyemak dua item bersebelahan. Okey, antara spesifik bubble sort. Okey. Ini algoritma. Harap semua dapat markah penuh lah, ada 10 soalan. Okey, faham dan jawab. Okey. Okey, selesai di sini, nanti kemudian submit lah. Okey. Jadi selesai untuk pembelajaran hari ini.
tajuk menulis dan melukis cerita alif, menulis sedikit dan melukis cerita alif untuk bubble. So, okey, selesai. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.